warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ke surah apa? Surat 9. 9. Okey. Ayat yang ketiga. Okey. Ke surat yang ke-9. Ayat yang ketiga. Kita sudah sampai kepada kategori fi'il sakit yang pertama. Fi'il sakit yang pertama adalah misal. Yang kita sebut fi'il misal. Okey. Contoh yang kita fokus ialah yang bermula dengan huruf waw. Wa'ada. Telah berjanji. Kita dah selamat habis madhi tu. Kita nak masuk mudhari' pula. Ya'idu. Ya'idu. Okey. Jadi baris yang ketiga di muka surat 9 itu adalah mudhari' jari tengah atas sekali. Ta'idu. Engkau. Engkau janji. Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ini biasanya dialog di antara nabi-nabi, rasul-rasul dengan umat mereka. Dengan umat masing-masing lah. Biasanya setelah dijanjikan, diceritakan janji-janji Allah, balasan, nikmat, azab dan sebagainya. Jadi ada yang kata apa? Kalau betul tu datangkanlah, jangan cerita je. Jadi ada yang macam tu. Ini seolah-olah kita kata apa? Cabaran. Atau bahasa kasarnya ayat kong hajar lah. Ni kong hajar punya ayat ni. Ya. Jadi dia kata apa? Fa maka i'ti. Itu fi'il amar tu. I'ti. Kalau kita buang fa tu, cara nak memahirkan kita baca fi'il amar, cuba buang fa tu. Jadi huruf ketiga tu baris bawah. Alif baris bawah. Okey. Jadi ini adalah amar asal. Dengar apa baik? Amar asal. Kalau kita mahir yang ini, di sana ada satu ayat dalam Quran yang kadang-kadang mungkin ustaz atau ustazah yang ajar tajwid tu mungkin dia tak ada masalah bahasa Arab. Tapi bila student yang tak belajar Arab,
tiba-tiba kita jumpa perkataan itu. Itu ni. Kan ada satu ayat itu tu. Itulah bunyi asal dia itu. Itu amar antum. Tapi akhirnya nanti cikgu akan cakap apa? Ini tak payah. Sebelum tu kan cikgu akan cakap apa? Cara nak baca alif tu kita tengok huruf ketiga, betul? Tiba-tiba dekat itu tu huruf ketiga baris depan. Ta tu baris depan. Jadi sifir yang kita hafal tu jadi hang. Sebelum ni cikgu kata nak baca alif tu tengok huruf ketiga. Kenapa dekat itu tu huruf ketiga baris depan, alif baris bawah? Kenapa tak baca tu? Jadi kalau student tak belajar Arab, cikgu nak terang macam mana? Ni satu je lah dalam Quran. Tak payah pening-pening. Tulis satu je dalam Quran. Kan? Terpaksa guna skill ataupun teknik tu je lah. Tapi kalau kita yang mahir bahasa Arab, kita tahu maknanya original ta tu baris bawah bukan baris depan. Yang baris depan tu sebab dia sudah amar antum. Faham tak? Mana amar asal dia yang perkataan yang kita baca sekarang ni lah. I'ti. Sebab tu dia tak ada isu kenapa alif tu baris bawah, huruf ketiga baris depan. Sebab huruf ketiga tu originalnya baris bawah bukan baris depan. Itulah ceritanya. Jadi kalau yang belajar dan faham bahasa Arab, advantage-nya di situ. Kita tak pening di sana. Sebab apa? Kita tahu bahawa ta itu kalau dia tujukan kepada anta, amar asal, dia baris bawah bukan baris depan. Itu maksudnya lah. I'ti, datangkan. Maka engkau datangkanlah kami kepada kami. Ini cabaran dia lah. Bi dengan apa yang. Dengan apa-apa yang. Dengan apa yang ta'idu. Engkau janji. Engkau janjikan. Kami. Engkau janjikan kepada kami. In sekiranya. Seandainya. Jika. Kunta. Kunta pun berada di fi'il madhi anta. Jari tengah. Asalnya kana. Adalah. Kunta. Adalah engkau. In kunta. Sekiranya engkau. Dalam terjemahan kita tak kata adalah engkau lah. Dia kata engkau je. Sekiranya engkau. Min daripada. Kalau sadaqa fi'il madhi asal telah benar. Sadaqallahul azim. Tetapi kalau orangnya ialah sadiq, orang yang benar. Kalau ramai sadiqun ataupun sadiqin. Min daripada as-sadiqin. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang betul. Okey. Baris keempat. Nada yang lebih kurang. Tapi kali ini dia sebut secara khusus daripada pengikut Nabi Saleh. Tapi cabaran dia lebih kurang dia. Sekiranya engkau benar, sekiranya awak ni memang betul-betul Nabi, datangkanlah. Sekiranya awak, semua ayat lebih kurang macam tu je. Okey. Kali ini dia kata apa? In kunta minal mursalin. Mursalin tu apa? Para rasul. Orang-orang yang diutuskan. Orang-orang yang diutuskan di situ maksudnya rasul lah. Jadi depan tu nada dia sama saja. Wa qalu, qala telah berkata,
Wa qalu dan mereka telah berkata. Apa yang mereka kata? Ya Saleh. Wahai Saleh. Wahai Saleh. I'tina. Cuba tengok ejaan. I'tina dengan yang sebelum tadi itu. Fa'tina. Dekat fa'tina tu dia ada buang satu huruf tu. Siapa perasan? Cuba tengok fa'tina atas dia tu. Ada satu huruf dia buang. Apa huruf dia? Huruf dia ialah yang ada di bawah tu lah. I'tina. Maknanya dekat atas tu sepatutnya ada dua alif. Betul? Fa alif. Yang di atas tu baris ketiga tu sepatutnya fa tu ada alif. Selepas fa tu ada alif maksurah. Alif maksurah pula. Alif wasal. Lepas alif tu baru ada hamzah. Perasan ke tak perasan? Tak perasan. Cuba tengok baris keempat sekarang yang kita baca ni. Baris keempat yang kita baca, dia terus hamzah ke dia letak alif dulu? Dia letak alif lah sebab ini amar yang tak boleh baca, betul? Jadi maknanya yang atas fa'tina tu, dia buang alif wasal tu. Sebab kalau ada alif tu pun tak ada function, betul? Tak perasan juga. Ya. Okey, sekejap. Dia pagi ni musim-musim hujan ni, dia sejuk sikit. Okey, sebentar. Kita nak panaskan enjin ni seluruh. Sebentar. Allah, mendung juga ni. Ni mendung kat luar ni. Sebentar. Okey. Dia macam ini sebenarnya. Ini cerita asal dia. Ejaan asal dia kan macam ni. Tapi ni hamzah alif wasal ni saya tak boleh nak buat. Saya tak boleh nak buat short kecil atas dia. Ini asal dia. I'ti. Okey. Setakat ni okey, boleh follow. Jadi, kalau kita tambah fa dekat atas, tambah fa je lah. Sepatutnya macam ni. Boleh follow? Ini ya sepatutnya. Ni. Tapi kalau alif ni ada, pun ada fungsi tak alif ni? Tak ada kan? Kita baca fa juga, betul? Okey, alif ni tak ada function. Dia hanya berfungsi di sini saja. Kalau kita mulakan bacaan, kita bariskan bawah lah, i'ti. Tapi kalau depan dia ada fa ke, ada wa ke, dia dah macam tak ada function lah. Sebab tu dekat ayat kita yang baris ketiga tu, dia terus buang je alif tu. Dia terus pergi ke hamzah je. Fa, tina. Dia terus macam gini je. Itu yang atas tadi. Mana yang atas tadi tu, dia ada buang satu huruf. Alif. Sepatutnya ada. Sepatutnya macam itu. Sepatutnya lah. Okay, ini teknikal lesam je lah. Tapi dekat bawah tu ada alif tu dikekalkan semula. Cuba tengok. Wa qalu ya salihu. Dekat yang ayat tu dia kekalkan. Nampak? Ya salihu tina. Hamzah wasal tu ada walaupun tak ada function juga kat situ Jadi jangan baca pula wa qalu ya salihu i'tina, tak boleh. Kalau nak baca boleh tak? Boleh. Wakafkan di situ. Wa qalu ya salih i'tina. Boleh. Tu masuk dia lah. Okey. Wa qalu dan mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, i'tina,
engkau datangkanlah kepada kami. Kau bawakanlah kepada kami, sama macam atas tu, exactly sama. Bima ta'iduna, dengan apa yang, bi dengan ma apa yang, ta'idu, engkau janjikan, dengan apa yang engkau janjikan kepada kami. Kalau sebelumnya in kunta minas sadiqin, sekarang sama saja, cuma dia tukar sadiqin kepada mursalin. In sekiranya kunta adalah engkau, min daripada, termasuk daripada, tergolong daripada, al-mursalin, orang-orang yang diutuskan, ataupun makna konteksnya para rasul, termasuk daripada rasul-rasul ataupun para rasul. Okey. Alhamdulillah selesailah tugas moderator. Jadi kita serahkan kepada ahli panel yang seterusnya. Ya, kita minta hari ini pasangan kita juga. Tuan Haji Tajuddin dan pasangannya. Dipersilakan. Tengok baju merah ini, silakan. Ya. Boleh saya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bal in ya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Ya. Bahkan tidak menjanjikan orang-orang yang zalim sebahagian mereka ba'da kepada sebahagian yang lain kecuali tipu daya. Okey. Sebelahnya silakan. Ni pula tak? Tak boleh tengok. Ya, betul. Teruskan. Suara dengar. Sambung. Sambung. Ya, tak. Sebelahnya. Tak semua kan? Okay. Allah lah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Syaitan itu menjanjikan kepada kamu semua dengan kemiskinan, dan ia suruh kamu semua untuk lakukan perbuatan keji. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini betul-betul study ni. Bersedia lebih awal ni. Alright. Cuma bagi yang mungkin belum cekap lagi baris ketiga dan baris keempat tadi, cuba kita buat sedikit perbandingan. Baris ketiga dan baris keempat, kita ada perkataan in, alif nun. Ini kena simpan nota ni. Okey. Di baris ketiga dan baris keempat tadi makna in tu sama. Maknanya sama, tidak ada beza. Tetapi ayat yang Tuan Haji Tajuddin baca ni, in sudah berubah makna. Di manakah indikatornya? Di manakah hint yang menunjukkan maknanya sudah tidak lagi sama? Itu yang penting untuk kita catat sebagai panduan untuk masa-masa yang akan datang. Kalau in yang bersendirian seperti di baris ketiga dan baris keempat tu, in dia seorang-seorang saja. Waktu itu kita terjemahkan in dengan apa? Jika, sekiranya, seandainya. Tetapi yang Tuan Haji baca tadi tu, in yang itu dia datang secara package.
Dia datang dengan saudara dia. Di manakah saudara dia? Illa. Dia ada illa. Maknanya kalau kita nak buat nota, kita buat begini. Cara kita nak buat nota tu, cuba tengok skrin, dia begini. Maknanya kita buat in, titik, 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 illa. Tu cara dia. Alright. Okey. Jadi apa maksud in, titik, 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 titik? Maknanya in dan illa itu tidak semestinya sebelah menyebelah. Bukan bermaksud illa itu mesti datang betul-betul selepas in. Tetapi yang penting dia dalam apa? Yang penting sekali adalah dia di dalam ayat ataupun satu ayat yang sama. Itu maksud dia. Itulah maksudnya. Okey. Alright. Ya. Itu maksud in yang datang sekali dengan illa. Di dalam ayat yang Haji baca tu, tengok in kat depan. Illa ada sebelum akhir tu. Bal in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Itu masuk package. Dia dalam satu ayat yang sama. Tak kisahlah dia ujung sana seorang ulu seorang hilir ke, yang penting dalam satu ayat yang sama. Jadi kalau in datang sekali dengan illa, ketika itu kita terjemahkan in dengan tidaklah, tiadalah. Bukan lagi sekiranya, seandainya ataupun jika. Jadi beza. Jadi apa dia kata? Bal, bahkan. Bahkan in tidaklah. Okey. Selepas in itu, kalau bahasa Melayu kita ambil zalimun dulu. Az-zalimuna. Tidaklah orang-orang yang zalim itu. Tiadalah orang-orang yang zalim itu. Ya'idu, berjanji. Menjanjikan. Biasanya orang jahat, dia janji sama-sama jahat tu, janji dia jahat jugalah. Takkan dia janji betul. Dia menipu, dia janji pun tipu juga. Jadi yang dijanjikan tu kepada siapa? Ba'duhum, sebahagian. Beza ba'ain dal dengan ba'ain dad. Kalau ba'ain dal, qabliyah ba'diyah. Sebelum, selepas. Di sini dia pakai dad, sebahagian. Perkataan ini kita jumpa di mana? Kadang-kadang kita dah belajar tapi kita tak belajar bahasa Arab, kita hafal saja. Apa dia? Kalau kita masih ingat dulu-dulu kita belajar fiqh kat sekolah agama, dia kata apa? Sembahyang yang kita solat itu ada yang dipanggil rukun. Maknanya kalau kita tinggal tak sah sembahyang. Betul? Ada satu pula lagi, sunat-sunat dalam solat tu terbahagi dua. Satu sunat ab'ad, satu sunat hayat. Sunat ab'ad ni yang besar-besar lah. Yang biasanya kalau tertinggal tu kena sujud sahwi. Tapi sunat-sunat hayat ni, dia teknikal aja. Contohnya apa? Ada orang dia angkat tangan. Time Allahu Akbar, ada orang tak angkat tangan. Kan? Ada orang dia duduk begini, ada orang dia duduk tahiyat macam tahiyat awal. Itu yang hayat. Hayat ni apa? Cara zahir. Yang ab'ad ni, dia daripada asal perkataan ba'da, sebahagian. Part of. Tapi dia bukan rukun.
Sebab kalau rukun ni kalau tertinggal tak sah. Itu maksud dia. Okey. Jadi ba'duhum sebahagian mereka, ba'dan sebahagian yang lain. Yang lain tambah sendirilah. Okey. Ya. Kalau termati ni nanti Kak Rodia ada kat sini ke? Oh, tak ada. Admin tak ada ni. Rasanya kes yang sama dengan saya ni, dia ada apa dia panggil annual fee betul. Kalau yang kita bayar ni dia kan ada iuran tahunan kan. Tengok dia dah macam warning ni Bukan Ustaz, minta maaf. Dia bukan dah Kak Razi dah tukar dah tu. Bukan face. Dia punya email tu ada 2 tu kita guna. Okey. Okey, user. Okey. Ingatkan macam saya dia bagi warning bayuran. Okey. Terima kasih. Tak sebab tadi takut mati. Okey. Ba'dan sebahagian yang lain, maknanya sebahagian daripada orang zalim ini tidaklah mereka berjanji kepada sebahagian daripada yang lain, sama-sama zalim mereka itu, illa kecuali, melainkan yang dia janji itu adalah ghurur, tipu daya, tipu helah, kelentong ajalah. Sama-sama zalim. Takkanlah nak berjanji betul Okey, itu maksud ghurur, tipu daya, tipu helah. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang Puan Najah kita baca tadi apa? Okey, ini menarik. Kita ada 2 perkataan di sini. Pertama faqra, kedua fahsya. Dalam Quran biasanya perkataan fahsya ini kita combinekan dia dengan apa? Munkar. Fahsya'i wal munkar. Fahsya ni apa? Semua benda-benda negatif, maksiat, kekejian. Kalau kalam fahsya, mana kata-kata yang keji lah, mencarut dan sebagainya. Kalau perbuatan fahsya ni maksud segala perbuatan yang tak elok lah, mencuri, pecah amanah dan sebagainya. Okey. Tapi ayat ini kalau kita tak hafal dan kita tak faham konteks, payah ni. Sebab fahsya di sini dia ada makna dia yang tersendiri. Fahsya di sini dia ada makna yang tersendiri. Okey. Ini surah Baqarah ni. Ayat ini betul-betul dia berada di mana? Siapa hafal surah Baqarah? Wah. Tanya siapa hafal surah Baqarah 3 juzuk. Okey 268. Berapa? 268. 268. Ni hafal nombor ayat pun jadilah. Alhamdulillah. Okey. 268. Dah nak habis dah tu. Lagi 20 ayat dah nak habis Alright. Ayat ini dia berada selepas 267. 267 adalah perintah daripada Allah supaya kita menginfakkan, kita sedekahkan apa-apa sahaja daripada rezeki kita yang halal, hasil gaji yang baik, duit yang halal, tanam-tanaman yang kita dapat hasil itu, Allah suruh kita sedekah. Itu dia punya sekuen ayat. Kadang-kadang sekuen ayat ni pun dia ada ilmu dia. Tiba-tiba selepas ayat sedekah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Baru je Puan Halimah buka dompet nak ulur 50 contohnya,
Dah keluarlah dari 50. Syaitan kata apa? Biru, biru. Biru, biru. Singgit. Jangan yang itu. Biru, biru, biru. Sebab apa? Dia tiup kat telinga kita. 50 tu banyak. Nanti miskin. Itu maksud asyaitanu. Syaitan itu ya'idukum. Dia janjikan kepada kamu al-faqrah. Kefakiran. Janjikan di sini maksudnya apa? Dia takutkan. Nanti lepas ayat ni, selepas ayat ni pula, kalau kita pejam mata dia bagi, Allah kata apa? Allah janjikan keampunan dan kelebihan. Maknanya nak tengok yakin ke tidak janji di sini. Okey. Kalau syaitan itu dia janjikan kefakiran yang pertama. Wa ya'murukum, dan dia suruh kamu. Dia perintahkan kamu bil fahsya. Terjemahan literalnya dengan kekejian. Tetapi ayat ini kena dibaca dengan konteksnya. Apa maksud kekejian di sini? Apa maksud kejahatan, kekejian, benda yang tak elok di sini? Kekejian di sini lawan kepada sedekah. Apakah lawan kepada sedekah? Haji bahil tai hidung masin. Itu maksud fahsya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu dengan kebakhilan, kekedekutan. Itu maksud fahsya di sini. Dia kena dibaca dengan konteks dia. Okey. Itulah ceritanya. Maknanya dia bukan simply satu terjemahan yang sama kita boleh gunakan secara loose di mana-mana. Dia ada makna dia yang tersendiri. Okey. Kalau hafal ayat itu dia kata apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlah. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu dengan sedekah tadi, Allah beri keampunan dosa dan Allah beri kelebihan. Allah tambah. Maknanya daripada ayat itu, apa yang kita faham? Selain daripada bertaubat, sedekah juga boleh jadi penghapus dosa. Sedekah juga boleh jadi penghapus dosa. Okey. Alright. Selesai. Ya. Hari ini kita ambil, kita utamakan pasangan-pasangan dulu. Ya, sebelum kita pergi kepada jemaah-jemaah yang solo saja. Ya, Datuk dan Datin, silakan. Tak kisahlah, Datin Zainun dulu ke? Siapa-siapa boleh. Teruskan. Mikrofonnya. Itulah tu ayat tu. Ayat yang terakhir tu yang saya cakap tadi tu. Sambungan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallah, dan Allah, ya'idukum, berjanji kepada kamu, Ya. maghfiratan, keampunan, minhu, daripada dia, wa fadlan, kelebihan. Dan kelebihan. Dan kelebihan. Ya. Dan anugerah kelebihan. Ya, seterusnya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qala ya qaum ya'lam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Dia telah berkata, wahai kaumku, adakah tidak ya'idukum, dia berjanji kepada kamu semua, rabbukum, Tuhan kamu semua, wa'dan, perjanjian hasanah, yang baik. Okey. Terima kasih. Cuba lihat muka surat 10 baris yang pertama. Ini kadang-kadang masalah teknikal ni. Kita nak, macam mana kita nak terbalik-terbalikkan ni.
Mana kita nak dulukan ni? Supaya tak jadi macam ada double, ada redundant kat situ. Ada dua orang pula macam berjanji. Kalau kita ikut Melayu, nanti kita akan terjemahkan apa? Kita akan terjemahkan